Okey, baik. Pelajar sekian, alhamdulillah, kita baru nak masuk kepada keseimbangan 2D lah, equilibrium 2D. Ada dua topik utama yang saya sentuh nanti, iaitu keseimbangan zarah dan juga free body diagram lah, ataupun gambar rajah ataupun diagram badan bebas. Badan bebas. So, balik kepada topik ini, kita lihat bahawa adalah possible untuk kita untuk suatu resultant hasil beberapa daya bertindak kepada partikel bersama dengan kosong. Makna daya tu daya resultant iaitu dia arah. Dia adalah kalau banyak daya bertindak dalam satu partikel, mungkin lebih daripada satu, dan hasil gabungan daya itu tergabungkan macam yang kita buat lepas kan, yang pada yang lepas, dapat nilai dia kan, dapat nilai dia dan juga arah dia, dapat nilai daya tu resultant of the force, resultant of the several force, and then we got the direction, the sin of the force. Tapi berkemungkinan juga boleh berlaku dalam keadaan tertentu di mana the resultant of the several force can be zero. Resultant of the several force which acting on the particle could be boleh jadi kosong, biji sifar. Dalam kes tertentu disebut pada the net effect ataupun kesan bersih, kesan keseluruhan bagi daya-daya yang diberi adalah kosong, dan ini kita sebut sebagai keseimbangan. Umpamanya katalah ambil seorang ni, katalah Nabil, dia berdiri di tepi dinding, mungkin dinding kat rumah dia ke, dinding. Kemudian datang Eva, datang Rifki, datang Syafiq, seorang pegang kepala dia, seorang tolak kepala dia, seorang tolak badan dia, seorang tolak dua kaki dia, dan kalau cukup daya tu, dia boleh tumbang lah. Dinding tu mungkin dinding kayu kan, dah reput kan. So daya dinding tu dah tak rendah berbanding dengan daya-daya yang dikenakan oleh tiga orang serentak ni kepada atas Nabil. Mungkin Nabil bertumbang ke bawah kan. Itu adalah the resultant of the several force daripada tiga daya. Tapi boleh juga kemungkinan kalau dia dinding batu, kemudian daya yang dikenakan ni bersamaan dengan yang batu tu. So Nabil akan kekal gitu. Itu kalau dekat dinding lah. Atau kalau dia berdiri tegak dekat tengah-tengah ruang tu, tak ada support dia, orang tolak dia, Eva tolak daripada belakang, Syafiq tolak daripada depan, kan? Serentak dikenakan daya ke anggota tubuh Nabil tetap macam tu juga. Ataupun tiga orang, dua di depan, satu di belakang, kan? Tolak serentak, Nabil kekal macam tu. So maknanya gabung resultant of the several force tu adalah kosong. Bercampur-campurkan tu kosong. So maknanya Nabil kekal sebab tu kenapa? Kerana daya-daya yang dikenakan ke atas dia tu adalah hasil keseluruhan daya yang dikenakan ke atas badan dia adalah kosong. Dan itu kita katakan bahawa dia berada dalam equilibrium ataupun dalam keseimbangan. Ini yang dimasukkan dalam keseimbangan bagi zarah lah. Jadi definisi yang kita boleh bagi mengenai mengenai daya tersebut, apabila hasil daripada keseluruhan daya yang bertindak ke atas zarah adalah zero, kosong, maka partikel ini kita sebut dia berada dalam keseimbangan. Kemudian kita lihat bahawa partikel-partikel yang bertindak disebut a particle which is acts upon two forces
will be in equilibrium if the two force have same magnitude. Dengan syarat, tambah syarat lagi. So daya-daya tu, kalau dua daya tu bertindak, mungkin berada dalam keseimbangan jika dua daya ni mempunyai magnitude yang sama. Magnitude sama. Mana dia punya kekuatan tu sama. Kemudian yang pertama, yang kedua, dia bertindak pada apa? Pada garis tindakan yang sama. Garis tindakan sama. Maknanya kalau bayangkan Nabil tu yang ditolak depan belakang tu, maka force daripada dua orang tadi tu, dia depan belakang tu sama dan dia punya arah tindakan tu sama. Mungkin sama-sama daripada arah dada katakan, tolak pada dada, belakang pun tolak daripada yang sebelah dengan dada. Dan dia same line, pada line yang sama. Tetapi dalam arah yang berbeza lah, arah yang berbeza. Pada same line tapi arah berbeza, opposite sense. So the resultant of the two force in dan adalah zero. Maknanya hasil daripada dua daya ni adalah zero, seperti mana yang digambarkan dengan gambar rajah di bawah ni lah. Yang A tu tak bergerak pula. Ini zarah katakan, A ni zarah. Kemudian ada dua daya perindak kat atas zarah A ni. Satu ke atas 100 Newton, satu lagi ke bawah 1 Newton, tapi dia berada pada line yang sama ni, yang betul-betul ni line dia sama, So maknanya zarah A ni berada dalam keadaan seimbang kerana kalau kita kira balik resultant of the force is zero. Ini dimaksudkan dengan keseimbangan bagi partikel. Okey, mari kita lihat pada rajah yang saya tunjukkan, rajah satu ni. Pertimbangkan kes ini di mana dilihat bahawa terdapat 4 daya yang bertindak ke atas zarah A. Zarah A yang mana zarah ni yang warna biru ni. Yang biru yang bulat bola ni ke zarah A lah. Kemudian daya ada 4 daya, F1 arah ke kanan 300 pound, kemudian F2 arah ke bawah 173.2 pound, dan kemudian F3 200 pound kekuatannya di dengan sudut daripada paksi Y ialah 30 lah, yang ke bawah ke bawah 30. Sementara F4 adalah 400 pound, sudut daripada paksi Y positif adalah 30 darjah. So cuba kirakan, cuba ambil ni, saya bagi you all 5 minit, cuba kirakan resultant of this force. Kita dah belajar lagi kan, bagaimana nak mengira force kan. Mula asingkan dia kepada Fx, Fy, kemudian campurkan semua Fx, jumlah, campurkan semua Fy, dapatkan jumlah, kemudian dapatkan dia punya R dia, R dia, yang kita buat sebelum ni, punca kuasa kan. Okey, lagi seminit. Silakan siapa yang dah dapat tunjukkan berapa jawapan dia, berapa Fx dia, berapa jumlah Fx, berapa jumlah Fy, dapat tak? Jawapan dia berapa? Berapa Fx berapa? Saya tak tahu kenapa saya dapat kosong. Apa yang kosong? Apa yang kosong? Fx, Fy? Fy. Cuba lihat se. Negatif 0.2 lah. 0.2? Fy kosong juga tu. Apa Nabil? Nabil apa? Kosong juga. Kosong juga. Okey. Okey, tadi 2 orang dapat kosong, yang lain macam mana? Tadi siapa tu tadi? Ni Fy tadi. Adib Adiba dapat kosong, Nabil dapat kosong. Tengok saya dapati Iki dapat, Rifki dapat Fy 346.4, Fx 90. Okey, Fx kosong Iki, tapi Fy ada nilai pula tu. Tadi Nabil punya dengan Adib, Fy 0.2 Fx kosong Okey, yang lain macam mana? Ada tak dapat nilai lagi?
Okey, kita tengok jawapan tadi nanti yang betul tu boleh claim hadiah kat saya naik kuliah. Naik kampus boleh claim hadiah kat saya insya-Allah. Kita galakkan. Baik, kita tengok yang ni jawapan dia. Okey, kita lihat bila kita dibagi masalah ni kita pecahkan pada pada bentuk bentuk jadual lah macam yang kita buat So kita lihat dia hasil daya hasil daya resultant untuk daya-daya yang diberi tu ditentukan melalui kaedah ni lah rule, polygon rule lah macam mana dia tajam dua ni nak result tu. So F1 lepas F1 dia ke bawah F2 kemudian F3 ke bawah dan F4. So kalau kita lihat daripada yang ni kita boleh buat cara ni tau, cara parallelogram method lah ataupun dalam gambar diagram kan ukur lah kita wakilkan kalau 100 pound tu mungkin 300 pound sama dengan 1 cm katnya kan so kalau 300 pound sama dengan 3 cm itu juga dengan F2 tu kita ambil ukuran tu dan sudut dia ikut yang kita awal-awal kita belajar dulu kan gunakan sudut tu. Jadi kita lukis poligon ni nampak bentuk macam ni. Bila macam ni kita boleh dapat pastikan kalau kita buat betul ni kita boleh dapatkan nilai F result dia lah R dia bila insya-Allah dapat R dia bila dapat R dia di gambar ni tak macam nampaknya macam kosong kan macam dia patah balik dapat asal kan kosong zero. So the result of the given system of force is zero dan ini kita boleh katakan bahawa partikel A ni berada dalam keadaan keseimbangan lah keadaan keseimbangan dan so the closed polygon integrator provide graphical coefficient ini dah bentuk ekspresi bergambar bergrafik lah untuk menunjukkan fenomena. Kita boleh gunakan cara ni itu cara ukuran kita ukur dia secara berskala kemudian lihat kalau nak ekspreskan di segi bentuk algebra bahawa partikel ini berada dalam kita tulis Rx Ry iaitu Rx Ry ni lah jumlah semua daya pada arah X dan semua daya pada arah Y dan tunjukkan bahawa dia kosong. So perhatikan contohnya so kita kata Rx sama jumlah Fx dan Ry bersama dengan jumlah Fy dan kita dapat mesti dapat keadaan-keadaan di bawah ni lah yang menunjukkan bahawa zarah ini berada dalam keadaan keseimbangan lah. So di jumlah Fx mesti bersama dengan kosong, jumlah Fy bersama dengan kosong. So balik pada darjah tadi tu kita tengok betul tak? Sifat. So berkira memang arah Fx kosong, arah Fy pun kosong. Bermakna menunjukkan bahawa objek ini berada dalam keadaan keseimbangan. So itu jawapan dia. Okey, ada soalan tak? Rumus betul ikut rumus yang ni Fx sama 300 pound tolak 200 pound sin 30 darjah tolak. Tapi kalau banyak sangat buat jadual lah macam yang lepas yang saya tunjukkan lepas dia buat jadual Fx Fy. So ini dia masukkan dengan keseimbangan bagi zarah zarah. Okey, maknanya sertifikatlah kita perhati bahawa darjah ini darjah yang ditunjukkan tadi berada dalam zarah yang ditunjukkan darjah tadi darjah satu tadi berada dalam keadaan keseimbangan. Okey, ada soalan? Saya buka soalan, silakan. Ada? Tiada soalan. Soalan okey. Ya. Apa? Kadang kan macam bila nak ambil point, bila tak payah ambil point sebab saya rasa sebab point je ni jadi yang lagi satu tu negatif 0.2. Oh, point yang mana? Point yang ada F1Y, F2Y, 3Y macam. Saya tak ambil. Okey, elok-eloknya kira dia punya perpuluhan tu kita kena hati-hati lah. Kadang perpuluhan tu
For example, kata kita ambil kalau kos 30 darjah kali dengan 400 pound. Ini berapa jawapan dia? Mungkin ada 0.04 tapi kita tulis 0.05 kita tulis ringkasan dia kita 0.1 kan. 0.05 kita 0.1. Sometimes penilaian pengiraan situ kita ambil kira tu jadi nilai 0 something lah. 0 something 0.2 kan. Tapi kadang-kadang kalau kita bulatkan memang dapat kosong lah kan. Dapat kosong. So that boleh consider lah. Itu boleh consider. Kalau kita dapat macam itu kita anggap bahawa dia kosong lah. Kan 0. Very small sebab angka-angka yang lain pun dia ratus pound kan. Ratus pound. Dia perhatikan dia 4 tu. So possible lah kalau jumlah dia mesti kosong lah. So kita bulatkan. Kita bulatkan supaya dia jadi satu tempat perpuluhan lah, ataupun tak ada 40-an macam kes yang ni. Biarkan dia kosong. Okay, next tengok yang ni. Kemudian kalau kita mesti ingat lagi, dululah kita belajar lama saya ni. Ataupun kalau tak silap baru ni pun 2 minggu lepas, 3 minggu lepas kita lihat ni, iaitu hukum pertama, Newton first law of motion, hukum gerakan pertama lah. Macam mana bahasa Melayu dia? Betul ke tu? Newton first law of motion lah. Hukum pertama Newton berkaitan dengan gerakan motion. Di mana motion mengatakan bahawa Newton mengatakan bahawa sekiranya asal daya yang bertindak kepada partikel zarah adalah kosong, maka kita kata bahawa dikatakan bahawa partikel itu akan kekal dalam keadaan rehat lah, rest. Rehat maknanya dia tak bergerak lah. Itu pun kalau pada keadaan asalnya, pada asalnya disebut tu if originally at rest. Kalau pada asalnya dia memang keadaan rehat. Maknanya dia dalam keadaan apa? Dia keadaan pegun lah. Pegun, tak bergerak. Dia kekal kat situ. Ataupun juga disebut ni, ataupun partikel tu bergerak pada kelajuan yang malar, constant speed dalam gaisan yang lurus. Mana dia ada track dia, ada laluan dia. Laluan dia lurus, tak ada bengkok. Lurus. So itu pun sekiranya dalam keadaan asalnya dia tu dalam keadaan bergerak. Maknanya kalau daya tu, partikel tu dalam keadaan bergerak, dalam bergerak pada kelajuan yang tertentu, sekiranya dikenakan beberapa daya ke atasnya dan hasil tindakan beberapa daya itu ke atas zarah yang bergerak tadi itu adalah kosong, adalah zero, maka gerakan oleh zarah itu yang pada kelajuan tertentu dia adalah kekal kelajuan itu juga dan pada keadaan gaisan lurus. Itu pun dikira sebagai sebut sebagai zarah itu berada dalam keadaan keseimbangan. So kalau dia dikenakan banyak daya, tiba-tiba kelajuan dia berubah, laju sikit ataupun makin perlahan, maka kita tak boleh katakan bahawa hasil tindakan daya itu menyebabkan dia dalam keseimbangan. Tak, dia tak seimbang lah. Dia dah bergerak, itu dah masuk dalam hukum dinamik. Begitu juga kalau bila beberapa daya dikenakan atas dia, pada asalnya dia bergerak pada kelajuan tertentu, beberapa daya daripada paras dikenakan atas dia, hasil daripada asal daya itu menyebabkan dia bergerak walaupun kelajuan dia kekal sama macam tadi, sama macam yang tertentu, tapi dia dah beralih line of action, dia dah sengit sikit, pun kita katakan bahawa dia tidak berada dalam keadaan keseimbangan, telah tidak berkeseimbangan, dia berada dalam konteks dalam hukum dinamik pula. So nak kena jelas yang ni. Kemudian daripada hukum ni, dan daripada definisi yang kita sebut dalam dalam samaan tadi 2.9 tadi, EFX equal to 0, kemudian disebut EFY equal to 0, maka kita lihat bahawa zarah ni berada dalam keseimbangan sama ada dianya dalam keadaan rehat
pun dia punya berada dalam keadaan bergerak pada satu garis lurus dengan kelajuan yang malar, dengan kelajuan yang konstan. Okay. Itu hukum hukum gerakan, hukum pertama Newton ataupun hukum gerakan Newton yang pertama. Kemudian kita lihat pula kepada free body diagram atau raja badan bebas. Raja badan bebas dalam amalan dalam amalan biasa masalah-masalah dalam mekanik kejutaan ni adalah hasil daripada situasi fizikal sebenar. Sebenarnya memang kita ambil daripada situasi sebenar, itu yang kita dalam kejutaan kita kaji, kita study lah untuk bagaimana nak selesaikan masalah-masalah sebenar ni. Contoh macam raja ni. Rakaran ini menunjukkan bahawa keadaan fizikal bagi permasalahan ini dikenali sebagai dalam rajah ni, kalau kita lihat gambar ni kan, ini kita panggil sebagai space diagram lah. Rajah ruang, gambar rajah ruang, space diagram. Kalau macam ni lah nampak bentuk benda tu seakan-akan seolah-olah berlaku dalam keadaan sebenar kita. Walau bagaimanapun untuk memudahkan kita menganalisa masalah-masalah seperti ini, maka dalam kejutaan dikendaki kita selesaikannya dalam bentuk gambar raja badan bebas ataupun free body diagram, yang katanya FBD, patut digunakan lah dalam kes ni. So kalau kita perhatikan ni apa kan ni nampak so of course A itu adalah apa dipanggil ni, peti lah, peti. Peti ni daripada mungkin daripada bawah lah biasanya orang nak pindah rumah lah angkat peti berat-berat ni, mungkin piano mungkin kan. Apa sajalah yang berat ni nak pindahkan, angkat ke dalam lori kan, lori berat daripada atas. Ataupun dah bawa ke bawah tu nak naik ke atas lori. So sekarang pakai apa, kalau di kilang-kilang pakai forklift kan. Tapi kalau tempat kediaman ni nak angkat ni memang mengangkat lah kan. So dia pakai kaedah ni di mana peti A tu diangkat daripada dua tempat, iaitu satu dipasang pada puli, bukan puli, yang B tu, Allahu Akbar, lupa saya nak sebut dalam kejutaan ni. Takal B, ditarik tali, kemudian takal C, dua orang angkat daripada dua arah lah, dua arah ni. Kalau nampak bedaan selalu nampak ni, dia angkat simen cair di bawah tu, dia angkat. Pakai kren ke, walaupun pakai kren, tapi nak menggerakkan dia bawa ke arah tertentu tu, kena orang tarik daripada arah lain pula kan. Sama macam kes ni. So kita lihat pada tali A ke B, A ke C ni memang ada force lah. Adapun dalam istilah kita ada ketegangan, tegang tali tu tegang, tension tali tu, biasa tu sebut macam tu. Kemudian so kita consider yang kita katalah kita consider peti tu berat 75 kilo. Peti 75 kilo, bagaimana yang tunjukkan gambar ajar ruang itu yang mana dia nak kita angkat lah, angkat naik ke atas truk. So adalah kita untuk menentukan tension, ketegangan pada setiap tali tu, tali AB dan juga tali AC. Jadi untuk selesaikan masalah ini, maka FBD dilukis dalam rajah 4 ni lah. Ini rajah 4 ni boleh diagram lah. So kita anggap yang bahagian pertemuan ni, bahagian pertemuan antara tali ABAC yang tengah ni, kita anggap ini sebagai partikel lah. Kat situ bermulanya tu, partikel dan menunjukkan bahawa partikel dalam keadaan seimbangan. Maka the force exerted by the cable is directed downward and it is equal to the
weight of the plate. Maknanya apa ni? Daya-daya yang dikenakan atas kabel ini bertindak terus ke arah bawah, iaitu mewakili beban ataupun berat bagi peti itu. So ini kita gambar. So maknanya tadi kan berat tadi 75 kilo kan peti itu. So dia jadi 736 Newton. So macam mana dapat 736 Newton ni? Siapa boleh beritahu? Tadi kata 75 kilo. Tapi tiba-tiba ni ke bawah 736 Newton. Macam mana dapat nilai dia? Siapa boleh beritahu? Satu lagi hadiah. Siapa yang dapat jawab dengan betul dan cepat? 9.81 lah. Macam mana? Macam mana? Tak tahu, saya cakap darab dengan 9.81 kau. Darab apa darab dengan 981? Dan 981 tu apa? Taufik. Gravity force. Okey, 981 adalah gravity force. Darab dengan? Taufik. Darab dengan? 75 kilo darab dengan 9.81. Okey, bagus. Betul Taufik. Nanti boleh kirim hadiah kat saya. Ada dia set makan apa ni, McDonald. Nanti jumpa saya. Okey. Baik, betul. So, macam mana dapat 76 Newton tu? Oleh kerana dia bertindak arah bawah, negatif Y, iaitu tarikan graviti, tarikan graviti. Maka untuk dapatkan daya ke bawah tu, berat bagi peti tu dalam kilogram didarabkan dengan tarikan graviti, iaitu pecutan graviti, pecutan graviti ataupun tarikan graviti, iaitu 9.81 meter per square root lah. So darabkan tu dapatlah 736 Newton. Dan dari sini, sebut ni tadi, sebut tu, betul lah tu. Maka kita lihat, oleh kerana kita kata bahawa titik A ini berada dalam keadaan keseimbangan, maka ketiga daya yang bertindak ke atas ke atas titik A ini mestilah membentuk satu segitiga yang tertutup. Bila kita lukis dia dalam keadaan tip to tail fashion, maknanya belakang echo arrow ni letak kat atas arrow yang selagi. Macam itulah kita belajar sebelum ni. Dia panggil sebagai tip to the tail fashion, hujung ke echo, hujung ke echo. So kita perhatikan nanti macam ni lah. Ni tension TAC, kemudian daya AB ataupun tension AB, ini kabel AB kita susun, dan yang ni adalah daya beban daripada graviti daripada peti tu sendiri ke bawah. So dapatkan nilai TAB dan juga TAB ni dan TAC boleh diperoleh secara grafik lah, ukur lah, pakai skala lah kan. Tujuh gendam ni ikut skala, so nanti dapatlah dia punya ni, ataupun boleh gunakan hukum trigonometri lah, hukum sinus lah. Itu gunakan trigonometri. So TAB bagi sinus 60 darjah, TAB per sinus 60 darjah bersama dengan TAC bagi sinus 40 darjah bersama dengan 7.6 Newton bagi 80 darjah. Macam dapat sudut ni, kira sendiri lah. Tengok gambar jatuh dapatlah yang ni 40 Newton. So, berdasarkan daripada rumus ni, maka kita dapati bahawa TAB bersama dengan 647 Newton dan TAC bersamaan dengan 480 Newton. Okey, contoh. Katalah kita ada masalah ni. Macam sama je, lebih kurang kan. Tadi tu kat rumah, peti nak angkat. Sekarang ni, apa yang dia nak buat adalah, Allah, kacau je. Apa ni? Okey, Raja 6 perhatikan katalah ni nak angkat, ni dekat kapal lah, dekat kapal, dekat pelabuhan
katalah kapal ni nak unloading, ship unloading operation lah. Operasi nak menurunkan kargo-kargo lah dan kereta lah. Kereta yang seberat 3,500 pound. Di mana dia nak turunkan, dia gunakan kabel yang digunakan iaitu kabel AB tu lah. AB tu kabel, kemudian tali A diikat ke kabel di titik A dan ditarik and put it in order to center the automobile. Ditarik untuk memastikan bahawa kereta itu berada dalam keadaan tengah lah. Tengah. Dan dia ditarik tu tujuannya untuk mengarahkan tempat mana nak turunkan kereta tu. Dan perhatikan the angle between the cable, sudut antara kabel ni iaitu AB ni dengan paksi tegak adalah 2 darjah. Kecil-kecil ya. Sementara sudut antara tali ni yang AC adalah tali. AC dengan paksi mendatar adalah 30 darjah lah, macam tunjukkan gambar aja. So, soalannya apakah tegangan yang berlaku dalam tali AB ni? Apakah tegangan apakah tegangan yang dikenakan ke atas tali AC? Cuba kira. Dah beri contoh ni, cuba kira. Sama ada gunakan cara diagram tadi, lukis diagram, cara berskala, atau boleh gunakan trigonometri. Okey, saya bagi 5 minit. Semua kena jawab ni. Tunjukkan jawapan ataupun berikan jawapan. Cuba. Ya, berapa? TAB 3570. TAB 3570. Okey. TAC 144 IB. 144 LB pound. Okey, alright. Betul, tepat sekali jawapan Fatin. Fatin nak share dengan kawan-kawan jawapannya. Yang lain dapat tak? Macam mana? Eva, dapat tak Eva? Tu Eva tadi doktor. Fatin jawab kat chat. Oh, Eva jawapan. Okey, alright. Good. So, jawapan dia tadi ialah TAC adalah 144 pound ni. TAC ni yang kat tali lah. AB ni kabel. So, kalau ada kabel pun boleh dapat jugalah. Kabel 3,570 pound. Okey. Tu contoh satu. Tapi saya tengoklah solution nombor 1 dululah. Solution nombor 1. Saya lukis yang ni dulu. Lukiskan dalam bentuk free body diagram yang belah kiri tu. TAB, kemudian TAC ke bawah 3,500 pound. Dalam kes ni dah diberikan nilai, tak perlu kita ubah lagi. Kemudian seterusnya apa kita buat? Pastikan kat situ, lukiskan bentuk majah ni lah, yang segitiga tu. Dan terusnya gunakan hukum ataupun syarat keseimbangan. Kita kata hanya 3 daya je yang bertindak ke atas badan bebas. Kita lukiskan bentuk triangle tu, trigonometri tu, untuk ekspresikan keadaan tadi dan keseimbangan lah. Kemudian gunakan hukum sinus, kita tulis TAB per sinus 120, macam dapat 20, kali kira sendirilah. Dapatlah ni sudut tu. Kemudian TAC bersamaan TAC per sinus 2 degree, bersamaan 350 pound bagi sinus 58 degree. So, di situ dapat nilai ni. Okey, itu contoh satu. Cuba nak consider contoh 2 pula. Tentukan magnitude dan juga arah bagi daya terkecil F. F ni. Yang mana dia akan kekal. Dia akan menyebabkan kotak ni atau package ni,
Ini biasa jumpa kat mana ni? Jumpa dekat airport ni. Naik flight. So, kita punya barang tu nak masukkan dalam kargo. Daripada luar tu nak kargo, saya pakai ni lah. Ini panggil conveyor lah. Conveyor. Kalau dulu orang tolak. Ingat orang tolak. Itulah sekarang ni senang. Pakai conveyor, pakai motor, gerak. Kan? Conveyor tu pula getah. Senang tarik tu. Kalau dulu macam ni. Dia roller je ni. Roller dia. Tapi ada juga sekarang ni. Masih lagi pakai ni. Saya dulu 2006 lah dulu. Ke Michigan tu. Naik jet daripada Minneapolis. Nak ke tempat belajar saya adalah di Horton, Michigan, Upper Michigan. Daripada Minneapolis naik flight. Lebih kurang 2 jam setengah. Naik jet. Turun bawah. Barang-barang kita ingatkan ada macam kita ni ada troli kan. Rupanya dia tarik pakai apa? Dia ingat ada conveyor. Tak, dia pakai manual je. Dia campak kat bawah. So tolak pakai ada satu rak besi lah. Simple sangat besi tu ada roda. Simple sangat. Bila nak naik ke atas, orang tolak. Macam ni lah. Ada troli-troli macam ni, dia tolak. Manually. Manual. Tolak sampai ke atas. Ada orang tolong. Sebab dia berat katnya. So yang kes macam ni pun sama juga. Katalah dapatkan tentukan magnitude dan arah of the smallest force F, dari F ni, which will maintain the package shown in equilibrium, yang mana akan mengekalkan package ni berada dalam keadaan keseimbangan. Maknanya dia tolak ni, package tak jatuh, tak berat ke atas pun tak, jatuh ke bawah pun tak. So perhatian bahawa daya yang dikenakan oleh roller ni, roller ya, yang bermain roller ke atas package adalah berada dalam keadaan perpendicular, berselenjang dengan ni incline kan, dalam incline, gaya sending ni kan, incline ni, cenderungan kan. So daya yang dikenakan oleh roller kepada package ni adalah berselenjang dengan line ni. Maknanya dia begini, line dia terjang 90 darjah bawah ni. So tentukan. So saya bagi 5 minit. Kiranya kena resolve X, Y je lah kan? Bapak ada Bapak? Cuma dia apa yang buat untuk yang itu ini lah diberdayakan. Kemudian yang kanan kok adalah direfleksikan bentuk di Indonesia. Terus kemudian bentuk untuk keseimbangan dilukis FBD itu hanya 3 saja daya yang bertindak atas bebas. So kita pikirkan gambar di digital untuk menggambarkan bahawa tidak ada keseimbangan. Lihat N11 itu yang mewakili dari daripada roller ke atas itu roller package perpendikular bukan standing. So jadi itu adalah salah satu line satu yang mengembangkan arah yang kami bagi bila tidak yang roller. So untuk mendapatkan nilai minimal bagi F, kita pilih arah itu dalam berselanjang dengan arah I. Yaitu dia selari dengan garis sending masalah ini. Itu dari geometrik dapat untuk segitiga problem. Jadi persamaan dalam Newton yaitu mendapat sebagai itu adalah bahan bagi itu diberikan tadi didapatkan dengan tarikan jenis nomor 1
Dapatlah 294 Newton F2. So F1 dulu lah itu akan sign di pembahasan dia X itu ini sebenarnya 294 yang ini di kemungkinan sign di pembahasan dia kenapa juga 76 74 Newton dan support dia alpha apa kira apa itu belajar cukup belajar. So maka itu sudah persamaan 76 Newton apa tu tapi sebenarnya adalah dia ada yang ilmu dari sampai tadi bagaimana ya ya kalau dia rate F persamaan 76 Newton nampak tak ini? Nampak tak? Halo, nampak tak? Nampak? Tak nampak doktor. Kabur ke? Nampak tak? Audio kamera. Dia nampak apa ni? Tak nampak. Nampak. Ada sebut dua beberapa jam. Sangat perhatian. Oke, itu masalah nomor 2. Sebelum itu masalah nomor 3. Ini jadi sebagai pada bentuk simbol itu budaya adalah pendudukan geseran mungkin berlaku kelajuan yang diberikan kepada sebulan model itu model channel yang kali mungkin akan ada channel di digital dan tiga kabel digunakan untuk ikat dia sebagai daripada di tengah-tengah channel itu. Kemudian dari termometer, baca termometer diambil ada kandungan yang diberikan memastikan bahawa ketegangan apa ini berlaku pada kabel ini. Kabel ini berlaku ketegangan dan dari bacaan kesimpulan bahawa kabel ini adalah 60 power. Iya, masih ini power. Jadi ini basis seperti ini adalah ini adalah power. So tentukan disiplin force layer yang tidak ke atas fullnya dan akan berkondisi
So, 1, 2, 3, dia ada dia lah. Boleh ada ganda. So, ada 4 daya, 2 tahu, 2 tahu. So, kira daya yang dikenakan ke atas spool ni juga kedengaran bagi kabel AC. Cek. Saya beri 3 minit. Boleh kongsikan jawapan? Dapat tak? Boleh. Siapa yang dapat? Apa jawapannya? Apakah nilai daya yang dikenakan kabel, apakah nilai ketegangan pada kabel AC? Berapa AC? Berapa AC? Berapa nilai AC? Cuba sharekan. 7.4 pound. 7.4. Saya dapat lain. Berapa? 42. 43. 4.2. 4.3. Okey. Okey, yang mana dapat? 42.9. Yes, 4.9 jawapan dia. AC 4.9. So, apa pada so daya yang dikenakan, daya yang daya serian yang kena pakai tahun 1996 ini spesial mendapat masalah tadi, maka apa yang dilakukan adalah lukis bentuk film mengenai gambar FPD, tindik dan tempat yang dikenakan di orang yang dikenakan sendiri, iaitu tempat daya yang dikenakan itu bukan pada itu masalah DAC yang atasnya isi kiri ada AB kemudian kontraksi ini dah ada yang baik lah yang dikenakan pada dulu dan ke bawah ini dan itulah yang bulan itu yaitu A ke I so lihat efek bersama sekian efek bagus lah agak pada kesimbangan supaya efek kosong tapi dapat sama satu efek kosong dapat sama dua so coba selesaikan dia JC jadi dia dapat masuk ke dalam satu kepala so dapat itu 49 pound JC sudah itu kepada 86 oke so ini kita hendak menjadi kalau yaitu keseimbangan salah juga keseimbangan dalam menjadi pelajar fibromialgia. So kalau ada soalan, saya beri soalan lah. So buku online yang di-share dulu, buku 96 selesaikan masalah P3-1, P3-2. Saya tahu macam kalau boleh kan, tapi saya bilang nanti you buat ikut jalan kerja yang kelas ini. Itu gitu. Kemudian baru dulu masalah F31, F33, F34, F35, kemudian F98, masalah F31
32, 33 dan 35. Ada 10 silakan. Okey. Soalan? Mas? Soalan? Tak. Hantar Okey, tak ada soalan. Okey. hantar bila? Anda seperti biasa. Habis Ais dia berat. Lama bukan lemak tak ais dia. Kamis. Yes. Kamis. Ais Kamis. Kamis. Alright. Seperti salam ais Kamis. Tempat saya terang doktor. Gelap dari